Setiap anak itu perlu dibesarkan di dalam keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya Hakimah Muhammad di dalam slot Insight Bersama Salam. Seperti mana yang kita tahu, salam adalah sayangi dan lindungi anak-anak Malaysia. Dan kami akan menampilkan figura-figura di dalam pembelaan kanak-kanak. Pada hari ini, kita didatangi oleh seorang yang sangat istimewa untuk saya, Datin Paduka Cik Asma Ibrahim. Apa khabar, Datin? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Datin Paduka merupakan mantan Ketua Wanita Ikram, sekarang merupakan CEO Orphan Care. Jadi insyaAllah lah hari ini kita nak berbual santai, menyelami kehidupan Datin dan mendapatkan inspirasi. Mungkin saya mulakan dengan soalan yang santai saja dulu. Saya baca-baca latar belakang Datin adalah kejuruteraan kimia. Okey. Daripada kejuruteraan kimia, bagaimana akhirnya dia boleh kepada kemanusiaan, pembelaan wanita dan sekarang CEO Orphan Care? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama mengucapkan terima kasih kepada pihak Ikram kerana menjemput saya ke siaran ni. Okey, seterusnya bagi menjawab soalan Hakimah ialah I'm trained as chemical engineer, tapi saya tidaklah meninggalkan bidang itu secara terus sebab in chemical engineering saya seterusnya membuat pengkhususan dalam bidang pengurusan alam sekitar, khususnya related to waste management, processing of wastewater treatment and solid and hazardous waste etc. lah. Tapi bila menyentuh tentang isu kemanusiaan dan kerja-kerja kebajikan ni, benda tu is a passion that I have starting daripada universiti lagi. Memang saya dah terlibat dengan kerja-kerja aktiviti sebagai sukarelawan di dalam aktiviti masyarakat. So benda tu carry along lah. Dia tidak menjejaskan saya punya kerjaya. Cuma masa saya berkerjaya full time sebagai penjawat awam, saya punya penglibatan di dalam aktiviti kemasyarakatan ini secara part time lah. Tapi bila dah bersara awal, saya dapat lebih menumpukan perhatian kepada kerja-kerja kemasyarakatan. Tapi itu tidak bermakna saya terus meninggalkan bidang saya, because saya juga masih aktif memberi input dalam kes-kes melibatkan pengurusan pencemaran dan sebagainya. Basically kita kena ingatlah whatever yang kita graduate ni, ilmu itu sebenarnya kita boleh gunakan dalam pelbagai di mana-mana saja dan pelbagai aspek. So tidak semestinya lah saya ni mesti ada kelulusan social work ke apa ke untuk terlibat di dalam kerja-kerja kemasyarakatan ni. Tapi kita boleh belajar from ground experience. Jika boleh dikongsikan, kalau ada detik-detik ketika kanak-kanak, zaman remaja ataupun ketika belajar tu yang menyebabkan terdetik passion untuk memberilah kan, untuk membela kepada kemanusiaan ketika itu kan, jika boleh dikongsikan. Okey, sebenarnya macam ni lah. Dia bergantung balik kepada matlamat hidup kita lah. Ya, kalau kita punya matlamat hidup ni untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga diingatkan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud yang sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain kan, pada manusia lain. So dalam hidup ni, apabila kita jelas matlamat hidup kita tu, maknanya kita tidak melihat pencapaian kita di dalam dunia ini dan itu saja dan tak boleh direlate kepada perkara-perkara lain. So dalam setiap apa yang kita lakukan pun somehow lah saya rasa saya telah terdidik untuk always memikirkan
what is good for others juga. Bukan sekadar untuk diri kita semata-mata, tapi kita nak orang lain juga merasakan kenikmatan tersebut, keindahan tersebut. Dan not only for ourselves lah. Dan kita juga tahu bahawa Allah SWT menjadikan manusia ni dengan ada yang lebih, ada yang kurang. Itu juga ada sebab-sebabnya. Kalau semua orang sama, maka kita tak peduli hal orang lain. Tapi disebabkan oleh ada yang diberi keupayaan yang lebih, ada yang keupayaan kurang, supaya kita yang lebih ini dapat membantu yang kurang. Membantu. So pada saya, dan kebetulan disokong oleh suami, alhamdulillah, kami mempunyai matlamat yang sama, iaitu is always thinking of giving back to the society. Itu yang sebenarnya mendorong saya lah untuk be active in the kerja-kerja kemasyarakatan. Masya Allah, satu matlamat yang sangat menginspirasikan. Mungkin saya boleh teruslah masuk kepada peranan Datin Paduka sebagai CEO Orphan Care. Mungkin Datin Paduka boleh ceritakan sedikit apakah bentuk bantuan ataupun peranan yang Orphan Care mainkan untuk membela kanak-kanak ni, khususnya kanak-kanak yang terbengkalai. Okey. Saya cerita sikit lah mengenai Orphan Care ni, sebab Orphan Care ni saya terlibat secara full time sebagai CEO sejak November 2020, masa PKP itulah. Dia sebenarnya ditubuhkan pada 2008 dan foundernya adalah Allahyarham Datuk Adnan Muhammad Tahir. Kita doakan agar Allahyarham dirahmati di atas segala usaha-usaha beliau dan mendapat pahala yang berterusan. Amin. Jadi selepas Allahyarham meninggal, usaha ini diteruskan, legacy yang ditinggalkan ini diteruskan oleh Board of Trustees yang ada, yang juga terdiri daripada isteri beliau lah, Datin Elia, dan chairman iaitu Tan Sri Faizah sendiri. Dan Faizah merupakan kakak kepada Allahyarham lah. Jadi apa yang tercetus dalam pemikiran beliau semasa beliau melihat kes anak yatim di Aceh semasa tsunami 2004 atau 2005 begitu. 2004 Disember 2004. Yes. Jadi banyak anak-anak menjadi yatim piatu disebabkan oleh bencana tsunami itu. Dan anak-anak yatim ini perlu satu penjagaan. So itu yang menyebabkan beliau merasakan perlu diwujudkan satu institusi untuk menjaga anak-anak yatim ni. Tetapi menjaga anak yatim yang kita buat ke Orphan Care ni bukan kita menjaga mereka seperti rumah anak yatim. Tapi penjagaan anak yatim ni dibuat melalui proses pengangkatan, kerana kita believe that every child needs a family. Setiap anak itu perlu dibesarkan di dalam keluarga. Jadi itu menjadi asbab kenapa Orphan Care ditubuhkan. Dan kalau kita masalah kedua kita tengok adalah masalah baby dumping. Baby dumping ni berlaku, dan daripada statistik PDRM hanya 40% daripada bayi-bayi yang dibuang ni yang dapat diselamatkan. Maknanya 60% of the time yang jumpa tu dah tak dapat diselamatkan, dah berulat, dah dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Jadi itu satu, kita nak stop to prevent baby dumping. Sebab itu kita mulakan program Hatch. Tapi our main objektif sebenarnya adalah untuk memastikan anak-anak ini dapat dibesarkan di dalam institusi keluarga. Dan selain daripada baby Hatch, kita juga membuat program yang dinamakan reintegration. Reintegration iaitu kita mengintegrasikan balik anak-anak di dalam institusi kanak-kanak yang dibela sebagai rumah kanak-kanak itulah kan, yang sebagai rumah anak yatim tu, kepada keluarga mereka. Maknanya yang kanak-kanak yang ibu bapa ahli keluarga hantar ke rumah anak yatim. Yes, kita integratekan balik kepada keluarga setelah kita membuat proses assessment dan sebagainya lah. Because of our belief that every child needs to be raised in the family. Kerana kajian telah menunjukkan bahawa anak-anak yang dibesarkan di dalam rumah kanak-kanak ataupun rumah-rumah anak yatim ni mempunyai banyak masalah dalam diri mereka dalam proses pembesaran mereka. Normally mereka ini akan membesar dalam keadaan very low self-esteem. Sebab kehidupan mereka tidak sama dengan anak-anak yang dibesarkan di dalam keluarga. Dia tidak ada siapa untuk menegur dia kalau buat baik ataupun buat salah pun. Dia tidak dapat merasakan kasih sayang ibu bapa. Walaupun mereka ada tempat tinggal, ada makan minum disediakan, tetapi pembesaran mereka itu
kasih sayang, dari segi kasih sayang itu tidak sama. So kajian mendapati bahawa anak-anak ini selepas 18 tahun bila mereka kena keluar daripada institusi ini, mereka sebenarnya tinggal sebatang kara, mana dia nak pergi. Dan mereka mempunyai skill berinteraksi dengan masyarakat luar yang sangat terhad, dengan dirinya very low self esteem, dan dia tidak ada cara nak berinteraksi dengan masyarakat luar. Pada tahap umur 18 tahun ni mereka masih memerlukan bimbingan. Jadi mana dia nak pergi? Many of them end up menjadi street children balik, ataupun terlibat dengan gejala-gejala sosial seperti gangsterism ataupun pelacuran. Tambahan pula, kalau anak-anak ini tidak ada yang mempunyai masalah kewarganegaraan yang tidak diselesaikan, maknanya dia orang keluar, IC pun tak ada, so dia nak pergi mana? Dia nak kerja pun tak boleh, dia nak buat apa pun tak boleh, sekolah pun tak habis kerana tak ada IC. Akhirnya nak balik di jalanan. Yes, jadi itu juga faktor yang menyebabkan Orphan Care mengambil inisiatif membawa kepada pihak kerajaan untuk membetulkan polisi ini daripada penjagaan di institusi kepada penjagaan berasaskan keluarga. Membalikkan daripada institusi kepada keluarga semula. Jadi kita tahu kadang-kadang orang kata macam mana dia dihantarkan di institusi ni sebab dia ada masalah keluarga lah, keluarga mungkin abusive dan sebagainya. Jadi itu yang perlu kita lihat lah, faktor dia bila dihantar ke institusi sebab apa. Tetapi kajian juga mendapati bahawa kebanyakan dari mereka ini dihantar ke institusi atas sebab kemiskinan. So kalau kemiskinan, kita kena empower lah family tu, kita bantulah family tu supaya anak ini dapat kembali membesar di dalam keluarga, bersama keluarga, dan dapat merasa kasih sayang ibu ayah. Ataupun kalau tidak pun sekurang-kurangnya kajian kita juga mendapati mereka ni ada at least one of the parent, if not both. Dan kalau tak ada pun dia ada keluarga terdekat yang boleh menjaga dia. Kalau Datin boleh bagi sedikit gambaran kan, berapa ramai kanak-kanak yang diselamatkan daripada yang terbengkalai itu, dan berapa ramai yang berjaya diintegrasikan kembali di dalam keluarga. Itu sebab itu dua program yang berbeza. Yes. Betul. Kami membuat baby hatch dan menyelamatkan bayi ni pun antara reasonnya sebab kita tidak mahu baby yang yang dibuang ni dihantar ke institusi. Sebab kalau dia datang ke Orphan Care, kita akan uruskan dia untuk dipadankan dengan keluarga angkat. Jadi dia tidak dimasukkan ke institusi. So kita buat intervention dari tahap tu lagi. Daripada awal lagi. So far kita telah mengendalikan 481 kes baby sejak kita. Maknanya 481 bayi telah berjaya diselamatkan sejak penwujudan Orphan Care. 2008. Yes, dan dari jumlah tersebut 299 telah diberi untuk pengangkatan, dan selebihnya itu dipelihara oleh ibu, the bio mom, ibu yang itu sendiri. Kalau ada sokongan daripada keluarga, kita buat assessment juga. Bukannya, of course sebaik-baik anak itu dipelihara oleh ibu dia kan, tapi kalau ibunya sendiri tidak mampu untuk meneruskan kehidupan dengan membela anak dia dan sebagainya, dan dia, when ibu itu decide untuk buat pengangkatan, kita akan beri kepada keluarga angkat. Dan kita juga memberi counselling kepada ibu ni supaya dia dapat membuat keputusan yang betul. Dan saya juga nak tekankan kat sini, dalam proses pengangkatan yang kita buat, kita sangat-sangat particular about keupayaan keluarga angkat untuk menjaga anak yang sebenarnya bukan anak kandungnya. Jadi keluarga angkat ni kita nak pilih, first kita buat screening. Dia perlu mengisi permohonan, borang banyak maklumat yang kita minta, termasuk maklumat kesihatan. Normally kita hanya beri bayi kepada keluarga yang tidak boleh mendapat anak sendiri. Dan bila dah tu kita panggil interview to verify maklumat-maklumat yang dikemukakan tu. Selepas interview tu pula, kita akan minta dia attend training course. Di mana kita akan memberi parenting skill bagaimana menjaga anak yang bukan dikandungnya sendiri, untuk dia memahami apa proses yang telah anak ini lalui. Sebab jangan ingat kita dapat baby ni itu bermulanya kisah. You must know that this baby has got his or her own history. Semasa dia dikandung oleh ibu dia, that is where it started. When you sebagai keluarga angkat tidak berada di situ. So lepas itu dia berpisah dengan ibu kandungnya. Itu adalah satu proses yang trauma for the baby. Dan dia telah develop satu
dipanggil primer wound, iaitu luka dalam diri dia. So kita akan pastikan cepat-cepat ibu angkat ni create the bonding. Dan kadang-kadang anak-anak ini bila dia besar, bukan nak kata ibu angkat tu tak jaga dengan betul. Mereka ni menatang anak ni seperti minyak yang penuh lah. Kadang-kadang tiba-tiba anak ni akan behave very weird. Dia rasa macam nak bunuh diri. Dia rasa that is because it's related to dia punya history yang kita tak tahu. Ini daripada kajian-kajian pakar psikologis dan sebagainya. Kita mengkaji semua ni kan. Selalunya kan baby yang terbengkalai dengan dibuang tu ambil masa berapa lama nak diberikan kepada keluarga angkat? Okay. Once we have the baby, kita proses within 2 weeks saja proses pengangkatan. Because kita dah ada MOU pun dengan JKM. Prosedur semua, we are very clear. We do all the legal procedure. As long as dia dapat surat beranak, surat ni dan sebagainya, kita buat proses maximum 2 weeks. Kadang-kadang within 1 week kita boleh settle kalau tak ada masalah. Cepat. So bila ibu bapa ni dah melalui training ni, kita juga staff kita akan buat pre-adoption home visit. Kita nak pastikan rumah dia tu selamat untuk menjaga bayi. And then selepas tu barulah dia diletakkan dalam waiting list. So bila dia dalam waiting list tu, bila ada baby, kita akan panggil dia, kita akan buat second interview untuk memastikan dia bersedia atau tidak untuk menerima bayi. In fact dalam kursus tu kita juga memberi mereka maklumat macam mana nak beritahu anak ni besok yang dia ni anak angkat. Sebab seawal umur berapa tahun tu untuk diberitahu? Selalunya by the time anak masuk sekolah dia akan tahulah. So you must be prepared. Di orphan care ni kita jaga kepentingan 3 parties ya. Iaitu satu, of course baby, bayi itu masa depan dia. Yang kedua adalah keluarga angkat dan juga the birth mom, ibu kandungnya. Jadi 3 parties ni kita cuba lihat kepentingan mereka. Jadi bila dah bagi anak angkat tu, untuk tempoh 2 tahun selanjutnya kita buat pemantauan. That is post-adoption monitoring pula. Nak memastikan yang adoption ni berjalan dengan lancar, tidak ada apa masalah dan anak ini tidak berlaku penderaan dan sebagainya lah. So for 2 years we monitor. So that is the whole process yang kita buat. Bukan satu kerja yang mudah lah. Mungkin soalan sensitif sikit. Berapa bangsa, bagaimana bangsa dan agama yang bayi-bayi tersebut? Bayi-bayi ni kita respect, kita bagi ikut bangsa asal dia. Kerana kita ada dalam waiting list kita keluarga angkat dari bangsa Melayu beragama Islam, daripada Chinese, yang Buddhis, ada Christian, even the Chinese Indian. Kita tengok pula kalau ada yang ibu prefer untuk diberi kepada keluarga Kristian, kita akan bagi kepada keluarga Kristian. And then we also have Indian. So kita ikut bangsa apa. Kalau anak yang ditinggalkan di dalam hatch, normally mereka akan tinggal a small note to say that bangsa apa. Tapi kalau tak ada apa-apa note tu, kita akan anggap anak ini adalah beragama Islam. Kerana bila anak ada fatwa, ya, anak dipanggil anak terbuang, dipanggil dia belong kepada negara, yang means a state baby, dan agama negara adalah agama Islam. So that is the boleh ke kalau kita nak andaikan bahawa bayi yang lahir ni adalah bayi lahir secara fitrah dan fitrahnya adalah Islam, kalau begitu? Yes, betul. Tetapi kalau dia ada note mak dia dah cakap dia Chinese, kita kena ikut lah. Sama juga even that fatwa pun dia mengatakan bahawa kalau bayi ni dijumpai di kawasan masjid, betul lah Islam lah kan. Tapi kalau dijumpai di kawasan tokong ke, di gereja kan, then dia telah indicate yang itu agama bayi tu. So kita kena ikut lah. Mungkin kalau Datin Paduka boleh kongsikan apakah cabaran sepanjang menjadi CEO Open Care ni? Mungkin cabaran tu banyak kan? Kalau boleh kongsi. Bila berurusan dengan manusia, yang pertamanya kita tahu bahawa kita ni berurusan dengan golongan-golongan yang punyai pelbagai masalah dalam kehidupan mereka, ya. Dan kita tidak bolehlah menjadi judgemental. Sebab ada kes-kes yang datang kat kita ni melibatkan mangsa rogol, melibatkan kes-kes incest. Jadi kita janganlah menghukum mereka ini. Ada juga yang disebabkan oleh mereka ini
gaya kehidupan yang tidak berapa betul, sihat. tidak berapa Tak sihat. betul. Tapi kita fikir bahawa anak-anak ni terlalu muda. Jadi kita perlu selamatkan mereka supaya mereka diberi peluang kedua untuk meneruskan kehidupan. Terlalu muda tu berapa tahun? Well, if they come in early 20s, Early 20s. mereka ni kebanyakan university students also we receive, yang baru habis SPM pun ada. Jadi takkan mereka melakukan kesalahan dalam kehidupan. Kita semua pun melakukan kesilapan kadang-kadang. Tapi takkanlah disebabkan kesalahan itu kita nak dia sampai tak ada peluang untuk hidup baik balik kan. So cuma kita memberitahu those klien yang datang kepada kita lah, kita hanya tolong sekali saja. Bukan kalau dia menjadikan itu lifestyle dia, we are not there to help them. Assalamualaikum sahabat-sahabat. Kita berhenti di sini dulu untuk episod 1 bersama Datin Paduka. Kita bertemu lagi minggu hadapan. Bersama membina masyarakat rahmat.